Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz pengacara majlis yang dihormati, yang menghormat Tuan Rusli bin Abdullah, yang saya muliakan seluruh kepimpinan masjid, kepada tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tak sampai lagi seminggu kita akan menyambut Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan janji-janji yang Allah Ta'ala offer kepada kita. Daripada keampunan, Allah Ta'ala nak bagi rahmat, Allah Ta'ala nak turunkan, Allah lipat gandakan pahala, Allah tutup pintu-pintu neraka, dibukakan pintu-pintu syurga. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan, sebab di dalamnya tidak ada ibadat di dalam bulan-bulan lain, melainkan hanya di dalam bulan Ramadan saja. Di dalam bulan Ramadan diturunkan berapa banyak kelebihan daripada Al-Quranul Karim, sehinggalah diturunkan, dijadikan pada malamnya ada satu malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Bulan Ramadan juga dirantai segala syaitan, diberikan kepada kita kelebihan sehinggalah mulut orang yang berpuasa di hari kiamat dijadikan ianya lebih wangi daripada bau kasturi. Begitu banyak kelebihan bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala sebut nama dia secara jelas di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan-bulan lain Allah tak sebut nama dia, tapi bulan Ramadan Allah sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi begitu istimewanya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut Ramadan di dalam Al-Quran, kitab yang maha agung. Dan Ramadan itu insya-Allah kita jumpa nanti. Tadi kita baca doa dengan imam tadi, kita minta ya barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta supaya Allah berkati bulan Sya'ban kita yang beberapa hari tinggal lagi ni, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai kita di dalam bulan Ramadan insya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita nak sambut Ramadan, persoalan di antara yang kita kena tanya pada diri kita, bagaimana dengan Ramadan aku yang tahun lepas? Ada yang belum qada lagi, ada yang tinggal puasa tahun lepas, sekarang tak qada. Bagaimana dengan Ramadan yang tahun lepas? Macam tak puasa, puasa pada perut tapi tak puasa pada lidah. Tahun lepas puasa tapi semayang tinggal. Tahun lepas puasa tapi kualiti kurang lah Ustaz. Kenapa kurang pula? Jemaah tak datang, saya tak ada semayang jemaah sepanjang Ramadan. Kualiti kurang lah Ustaz. Misal terawih tak buat tahun lepas, banyak duduk lepak di kedai pasal Ramadan, duduk tepi pantai makan kerang rebus. Ramadan tahun lepas apa yang kita buat? Puas hati ataupun tidak? Adakah kita akan mengulangi balik apa yang kita buat pada Ramadan yang lepas? Ataupun pada Ramadan yang akan datang ni kita berazam, aku nak buat yang lebih baik dan terbaik, sebab mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Malah ada di kalangan kita ni tuan-tuan, kawan-kawan kita yang malam ni tak ada pun.
Malam ni tak ada. Dia dah berpindah alam. No, alam dia kat belakang kita sekarang. Belakang dia, depan tuan-tuan. Nak puasa dah tak boleh, nak sembahyang dah tak boleh, nak dengar ceramah tak boleh. Duduk dalam kubur. Entah-entah kan sehari dua nanti pula kat leha, kita pula ke sana kat leha. Tak sempat pula Ramadan ni. Sebab tu kita minta doa tadi, ya Allah panjangkan umur aku, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Satu perkara yang kadang-kadang kita tak ambil kisah pun tentang perkara itu, tetapi ia yang menjejaskan Ramadan kita. Kadang-kadang kita tak ambil berat pun perkara itu, tetapi dia menghilangkan puasa kita, menghilangkan pahala. Sehinggalah kata Nabi mendapat ju' wal atash, hanya dapat lapar dan dahaga. Berapa ramai orang yang baca Quran dia tak dapat pahala, melainkan dia dapat lapar, dia dapat dahaga. Sebab ada satu benda yang dia tak jaga. Apa dia? Lidah. Allah dia letakkan lidah kita ni boleh berkata-kata. Allah letakkan lidah kita ni boleh cakap. Tak ada tulang. Kalau ada tulang susah nak cakap. Tak ada tulang kau suka nak cakap. Tetapi Allah meletakkan lidah itu pada satu kedudukan yang boleh kita jaga lidah. Nama dia apa? Di dalam mulut. Letak di dalam mulut. Ada pula pagar dia, nama dia gigi. Kemudian selepas gigi itu pula ada pula lagi pagar dia, nama dia syafatan, dua bibir. Kalau berhati-hati nak bercakap, Allah gambarkan ada gigi, ada bibir. Begitu berhati-hati Allah Ta'ala suruh kita melafazkan kata-kata. Gigi tak ada, susah nak cakap. Gigi kalau dia kancing pun susah nak cakap. Apatah lagi kalau bibir tak dibuka, lagi tak boleh cakap. Tutup mulut, langsung tak boleh cakap. Menunjukkan bahawa sesuatu benda yang nak dilafaz, yang nak disebut oleh lidah, tolong berhati-hati. Orang Melayu sebut, habis berfikir sebelum berkata-kata. Tolong habiskan fikir sebelum bercakap. Tolong habiskan berfikir sebelum kita berkata-kata. Sehinggalah Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Maka siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun dia diam sahaja. Dan alhamdulillah hari ini kita semua diam. Saya seorang yang cakap. Saya seorang yang cakap. Ini kali kedua ceramah di belakang. Tak apalah, mic ada lagi, kipas pun pusing lagi, tak apa. Ya, Kak Leha, duduk diam-diam betul. Tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi sebut siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, cakap yang baik. Tak ada benda nak cakap, diam. Simple. Nak cakap, boleh cakap yang baik-baik. Tak ada benda lah, benda baik nak cakap ustaz, kalau gitu diam. Persoalan dia, dalam masjid sekarang ni kita diam. Yang cakap saya seorang, tapi dalam hati tuan-tuan semua cakap. Sabotaj tu dalam hati tu cakap. 2 minggu lepas saya ceramah di mana? Ke Melaka. Masjid tu janggut ya. Blackout terus sebab overload 2 kali. Terus terbakar tu switch dia. Overload, aircon buka, kipas helikopter buka, lampu buka, kipas buka. Tak pernah gunanya buka banyak terlalu.
akhirnya meletup. Jadi masjid kita ni pun kalau tak pernah buka-buka hari ni pula banyak pula pasal dia pun terkejut, apa hal pula power lebih hari ni. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya seorang je bercakap, tapi hati tuan-tuan bercakap. Hati tuan-tuan berkata-kata sekarang. Ustaz Ghazil ni tak pandai pakai seremban ke? Asyik bersongkok je. Hati bercakap. Aku tengok dia dalam TV putih, tengok betul-betul hitam. Dia cakap. Ustaz Ghazil ni parti apa lagi dia bercakap entah. Parti pula dia sebut. Kita tengok orang gemuk, kita bercakap. Tengok orang kurus, kita cakap. Dalam hati cakap. Memang mulut diam. Lalu je gemuk, ya Allah, petang berat dia makan sebulan. Tengok orang kurus, ya Allah, macam bini papai. Jahatnya hati. Ada pula mulut diam, hati bercakap, tetapi dizahirkan dengan jari. Jari pula mengumpat, jari pula menulis. Yang ni paling banyak sekarang. Paling banyak sekarang orang menulis, orang bercakap menggunakan jari jemari. Nama dia komen, nama dia netizen, nama dia mengkritik, nama dia memberikan pendapat, nama dia mencarut, nama dia memaki. Menggunakan apa? Menggunakan jari jemari. Yang ni yang paling banyak. Sebab itu Allah Ta'ala kata di hari kiamat, diam mulut, zip, tutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut ditutup. Wa tukallimuna aydihim. Maka akan berkatalah kedua-dua belah tangan mereka. Rupanya hari kiamat yang ni baru cakap, baru ada suara ni. Ni tuan-tuan nampak, 10 jari kita ni sekarang ni diam je. Warning, begini kita warning, dia ikut. Kita kata bagus, dia ikut. Kita kata jangan, dia ikut. Kita kata bye-bye, dia ikut. Kita suruh korek telinga, ikut. Suruh korek hidung, dia masuk dalam. Ada jari ni bantah tuan, bila tuan-tuan nak korek hidung. Habis jari ni lah hidung korek, dia tak bantah. Oi, tak nak, dia masuk. Dia punya taat, menulis dia taat, mencarut dia taat. Rupa-rupanya di hari kiamat dia buka rahsia kita di hari kiamat. Rupa-rupanya besok di hari kiamat dia bercakap depan Tuhan. Dia bagi tahu apa yang kita buat. Allah. Jadi abang-abang, akak-akak kalau rajin, cakaplah dengan tangan tu. Kalau rajin lah, kamu ni diam sekarang ya. Nanti di hari kiamat kamu cakap ya. Sekarang kamu diam ya. Aku suruh genggam, kamu genggam. Aku suruh tumbuk, kamu tumbuk. Aku buka penampuk, kamu buka. Tapi kamu ni, pandai kamu cakap ya. Agak-agak tuan-tuan kalau ada orang cakap macam tu seorang-seorang, agak-agak tuan-tuan tu sebelah dia lah. Tuan-tuan lari tinggal, gila. Dia bukan gila, dia nak bercakap dia. Sebab tu kita kena nasihat benda ni. Ajar sikit jari ni. Jangan seronok sangat nak menulis. Jangan seronok sangat nak jadi netizen. Bahasa orang sekarang. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan kepada kita suatu bulan. Nama dia Ramadan. Bulan apa? Madrasah. Apa dia madrasah? Sekolah. Apa dia madrasah? Tempat kursus. Apa dia madrasah? Tempat latihan. Sebulan Allah latih kita jaga mulut. Hello. Mic ada? Sudah. Tinggal mic je tuan-tuan. Dengan emergency lamp. Okey, aircon ada. Romantik pula maksudnya. Baik. Kita mulai kita ya. Mana tadi yang betul kita? Baik. Di hari kiamat nanti, jari-jari kita ni diam. Sekarang, tetapi di hari kiamat akan bercakap. Semua dia cakap. Yang kita tulis dalam toilet, masuk dalam tandas, tulis Kazim bodoh. Dahsyat.
ditulis surat layang, hentam pengurusi masjid, siap. Di hari kiamat mulut tu diam. Kamu ni kelentong, mulut ni kelentong di dunia sampai akhirat dia kelentong. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang anggota badan kita ni warning pada lidah. Kamu jangan kamu cakap mengarut. Kamu punya pasal satu badan masuk neraka tu. Tu dah buka dalam hadis. Badan-badan kita ni warning pada lidah. Kamu punya pasal satu badan masuk neraka. Tangan diam, kaki diam, telinga diam, mata diam, hidung diam, perut diam, kemaluan diam. Yang bising mulut. Mulut punya pasal semua masuk neraka. Sebab tu Nabi suruh jaga mulut, Nabi suruh jaga lidah. Maka Allah datangkan kepada kita satu bulan, bukan setakat tak makan tak minum je. Jangan bercakap benda sia-sia, jangan bercakap benda lara. Setengah orang dia faham puasa ni tak makan tak minum, ngumpat jalan. Datang buka puasa di masjid, hari ni ada orang sponsor buka puasa, bersila duduk dekat juadah hidangan. Tengok-tengok lauk dua jenis, kari daging, telur dada. Takkan ini je. Aduh, siapa punya kedekut ni? Bodoh betul. Puasa tapi bodohkan orang. Datang pula semayang tarawih, tu imam pula slow motion, Allahu Akbar, Bismillah, Allah. Tak ada imam lain ke? Aduh. Tapi ngumpat ke imam. Kena pula Tok Bilal pula selawat slow pula, Allahumma. Bateri tak ada kata Bilal ni. Dia kata bateri tak ada kata dia. Bila Tok Bilal tu semangat pula, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah, dia ingat Tuhan pekak ke apa? Ada je tak kena tuan. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan kepada kita suatu bulan latihan, supaya jadi bersih, jadi baik, jadi elok, daripada luaran sampai dalaman, daripada hati sampai zahir, daripada batin sampai zahir. Sebulan Allah latih kita. Bagaimana cara nak melatih jadi baik? Salah satunya ialah puasa. Jangan makan, jangan minum, duduk diam-diam. Bila dah lapar, diam. Bila dah lapar, duduk diam-diam. Diam, tak cakap apa. Bila dah puasa, kena jaga supaya jangan hilang puasa. Maka taklah mengumpat, tidaklah mengata, sebab aku sayang kepada puasaku. Tuan-tuan yang saya hormati, kita menyayangi semua benda yang kita ada, insya-Allah. Ada orang yang sayang pada spek mata ni, sayang spek, cukup jaga spek ni. Habis pakai bolan kotak, nak pakai balik, pasang balik, buka, simpan balik. Ada orang yang sayang pada jam ni, sayang jam ni. Ada yang lagi sayang handphone, jatuh tak boleh, kena air tak boleh, sayang. Ada orang yang sayang baju, dibasuh, disabun, di-iron, dilipat, digantung. Sayang motosikal, lagi sayang. Pinjam orang pun nak pinjam tak boleh, sayang dia. Kereta, lagi dia sayang. Lecak tak masuk, hujan tak keluar, berbungkus dekat pos. Tak ke masjid dia, abang tak ke masjid, hujan. Kan kereta ada, gila kamu, aku baru je basuh kereta tu. Tak ke masjid dia, sebab sayang ke kereta. Kenapa tak sayang ke puasa? Kereta tak bantu kita. Asy-Syu'ara ayat 88. Yaumala yunfa'ul mal wal banun. Hari kiamat ni harta tak ada faedah. Kereta tak boleh tolong kita di hari kiamat. Motosikal tak ada faedah di hari kiamat, tak ada pun. Tanah tak ada pun. Pokok durian tak ada pun. Pokok naga tak ada boleh tolong pun. Tapi yang tu yang kita jaga elok. Disiram, dibaja, diracun, diletakkan racun pokok, diletakkan dia
baja daun, baja buah, semua letak. Kenapa kau tak bajakan ibadat kau supaya ibadat itu subur? Kenapa kau tak gunakan racun serangga untuk membunuh segala kejahatan pada ibadat kau? Ujub dibunuh, riak dibunuh, sombong dibunuh. Mampuskan benda-benda ini supaya buah puasa aku terbaik, buah Ramadan aku terbaik. Aku dah bunuh dah makhluk-makhluk perosak itu. Apa dia makhluk perosak? Riak, sombong, ujub, sum'ah, takabur. Inilah bulan dia, bulan membunuh makhluk perosak ni. Bagaimana Allah bantu kita supaya kita senang bunuh makhluk perosak ni? Allah rantaikan syaitan, Allah belenggukan syaitan, Allah berikan ganjaran istimewa yang sangat hebat supaya kita menjaga puasa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW sebut laisal mu'min bit-ta'ani, sebutan dia tu bit-ta'ani, wala al-la'ani, wala al-fahishu, wala al-bazik. Tuan-tuan, orang mukmin dia ada sifat. Orang mukmin dia ada sifat. Apa sifat orang mukmin? Tiang ni pun ada sifat, elektrik ni pun ada sifat, mikrofon ni pun ada sifat. Takkan orang beriman tak ada sifat? Sebab siapa-siapa pun boleh mengaku beriman. Saya Islam Ustaz. Ustaz jangan cakap saya tak Islam. Saya Islam tau. Ustaz jangan cakap saya tak beriman. Saya beriman tau. Apa sifat orang beriman? Apa sifat orang beriman? Kalau setakat mengaku, semua orang mengaku. Semua orang mengaku. Macam kita lah sayang pada isteri. Abang sayang tak pada saya? Sayang, apa tanda? Tanda. Yelah, apa tanda? Tanda kan? Apa tanda dia? Tak ada tanda pun. Abang tak pernah langsung nak beli baju kat saya ke? Jangan katakan tuduh. Baju apa pun tak beli, telekung pun tak pernah beli. Sayang apa? Abang kata abang sayang pada saya. Ada abang bagi saya rumah, dia tinggal bawah jabatan ni. Tak ada tanda-tanda sayang pun. Tak pernah pun salam dengan saya, tak pernah pun pimpin saya semayang jadi imam. Tak pernah langsung abang bagi nafkah pada saya. Tiba-tiba abang kata I love you, you love me. Benda tak boleh. Awak orang Malaysia. Apa tanda awak orang Malaysia? Saya Malaysia. Apa tanda dia? Tolong nyanyi lagu negaraku. Oh, tak tahu. Apa ibu negara Malaysia? Oh, tak tahu. Siapa ketua negara Malaysia? Tak tahu. Berapa negeri Malaysia? Tak tahu. Berapa bendera jalur? Ada berapa jalur? Tak tahu. Bintang dia ada berapa pucuk? Tak tahu. Rukun negara apa? Entah. Rakyat Malaysia pun kau ni. Rakyat Sierra Leone kamu ni. Dia mesti ada tanda. Apa tanda orang beriman? Pertama, wala ta'ani. Dia bukanlah seseorang yang suka mencela. Apa tanda orang beriman? Dia takkan mencela orang lain. Dia tak mencela gelap kita. Dah tahu nak buat ceramah standby apa. Dia tahu. Dia tak mencela. Kita hari ni banyak mencela. Niaga pasal Ramadan hujan. Saya pun nak niaga hujan. Semalam tak ada hujan. Aduh, celaka. Seluruh boleh cakap celaka. Kemudian dia kata aku beriman. Doh, kamu mencela. Budak naik motor. Wow. Haram jadah. Orang beriman dia tak sebut haram jadah. Orang ramai yang suka mencela. Orang lain ceramah duduk di bawah, dia pula dengar ceramah duduk atas kursi. Apa? Atau dia sakit kaut, biarlah dia atas kursi. Apa yang nak kata? Nasib baik aku datang semayang. Agak kendir. Apa tak datang semayang? Tak, kalau aku tak datang, gelap masjid. Datang pun gelap.
Sudah faham, tak faham sudah. Dia nak kata dia yang bagus, yang lain semua tak bagus, belum beriman. Ada betul Ustaz, saya datang masjid, dia orang tak datang. Apa nak jadi dia orang ni, Islam ke tidak tu? Kalau betul awak Islam, awak salahkan diri awak. Kenapa dia orang tak semayang? Salah aku yang tak pernah ajak. Tak pernah aku jumpa dia orang, jomlah malam ni ada ceramah, dia tak pernah. Dia suruh berhenti. Tutup je aircon. Dia tarik punya aircon, buat kipas. Baik. Buka kipas, tutup aircon. Lain kipas tak? Lain kipas tak boleh pula. Lain apa yang PowerPoint dia yang ada yang power plug. Baik. Okey. Kalau saya ceramah, tuan-tuan tidur, bukan salah saya ke? Bukan salah tuan-tuan. Kalau saya ceramah, tuan-tuan tidur, salah saya ke salah tuan-tuan? Salah saya. Saya yang tak pandai ceramah sampai tuan-tuan tertidur. Itu pegangan saya. Kalaulah saya pandai berceramah, tuan-tuan takkan tidur. Malam ni insya-Allah takkan tidur. Ceramah malam ni. Pasal panas. Aircon tak ada, walaupun ada tiang, tak dapat tidur juga. Aku pot dah bagus punya landing, parking bagus, kipas tak ada pula, aircon tak ada, tiang aku dah dapat. I say man. Kalau saya ceramah, tuan-tuan tertidur, bukan salah tuan-tuan, salah saya. Saya yang tak pandai ceramah. Kalau saya ceramah, tak ada orang datang, bukan salah tuan-tuan, salah saya, sebab saya tak menarik perhatian tuan-tuan. Kalau saya datang masjid, orang lain tak datang, bukan salah dia orang, salah aku tak pernah ajak dia orang. Berapa ramai yang menyalahkan aku, berapa ramai yang menyalahkan diri sendiri, tetapi berapa ramai yang menyalahkan orang lain. Ini penyakit kita. Cari jalan, macam mana nak ajak orang ke masjid? Kan senang tuan-tuan. Jawatan kuasa, Tok Imam, biro dakwah, segala biro pergi. Sebab tu saya seronok tengok orang-orang tabligh. Tak jemu-jemu tuan, ngajak orang ke masjid. Tapi berapa ramai benci pada tabligh? Tabligh tak balik dia. Padahal dia orang mengajak ke masjid. Orang yang paling bagus sekali ialah orang yang mengajak ke masjid. Yang mengajak pergi kepada jalan Allah, mimman da'a ilallah. Siapa yang paling baik? Orang yang mengajak menuju pada Allah. Hari ini nak mengajak menuju pada jalan Allah tu macam-macam syarat. Allahu Akbar. Takut kita kan? Sifat orang yang beriman, nombor satu, dia tidak mencela. Dia tak kata haram jadah, babi, setan. Dia tak sebut. Dia tak maki kepada makanan, tak sedap. Tak sedap, dia tak makan. Dia takkan kutuk. Bodoh. Kalang letak macam lori garang tu balik. Dia tak sebut. Ustaz, jemputlah makan. Cecahlah roti dengan kuah kari tu, sedap tu. Tak apalah, saya tak makan kari tu Haji, saya makan roti saja. Oh ya ke? Kesenang hidup. Ini tidak, saya tak makan kari ni, masin sangat. Siapa yang buat ni? Bodoh ke? Itu bukan orang beriman. Sifat orang beriman, dia takkan mencela. Kalau sedap, dia makan, alhamdulillah. Kalau tak sedap, dia diam. Dia diam, tak ada apa. Itu makanan. Dia makan buah, masak, letak balik dia. Dia takkan kutuk buah tu. Masaknya limau ni, tak sebut dia. Sebab dia, sebab Nabi kata orang beriman dia takkan mencela. Bulan Ramadan start pada tahun ini, aku takkan mencela orang. Aku takkan mencela angin, hujan, buah, makanan, rezeki. Malam ni senyap dan sunyi je orang.
Sebab apa malam ni senyap? Sebab tak ada budak-budak. Akak-akak tak bawa baby, budak kecil tak bawa. Baik Pak. Selalu ceramah saya, yang sana menangis, yang sini menangis, sini menangis. Budak-budak mak bawa. Berapa ramai yang cela budak? Bising. Dah nama dia menangis, mana dia menangis dia? Lepas cela budak, kita cela pula mak dia pula. Dah tahu budak kenapa dibawa. Hei, bahalul betul. Banyak orang yang budak. Halo, ada boleh tak? Jadi ada mikrofon je. Alhamdulillah, tak ada aircon pun tak apa entah. InsyaAllah pukul 9 kita habis. Jadi ada mikrofon je. Tak ada mikrofon, innalillah, balik kita. Assalamualaikum. Dia celah mak tu pula. Dah tahu yang budak bawa buat apa, ya Allah. Ia bodoh betul. Mencela kita. Subhanallah. Saya takut hari ni tuan-tuan, zaman orang mencela. Kita ambil pukul 11 insyaAllah. Agak tahan lah. Baik. Jadi lepas ni tuan-tuan yang saya muliakan, Ramadan tahun ni kita jangan celah. Hujan ke, panas ke, terawih slow ke, terawih laju ke, duduk dia. Isteri kita masak satu lauk ke, masak dua lauk ke, dia. Belajar untuk jadi orang beriman, tidak mencela. Kurangkan benda yang duk tulis dalam Facebook, dalam TikTok. Kurangkan. Saya takut tuan-tuan, hari ni orang tak takut dan tak sayang pada puasa dan amalan. Kena jaga tuan-tuan. Allah kata inna solat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya semayang ini mencegah kamu daripada buat fahsyak dan buat benda mungkar. Sembahyang tu menjadikan baik. Ada orang kata, Ustaz, orang tu semayang Ustaz, lepas semayang dia curi tabung masjid. Tadi Ustaz cakap semayang ni menghalang orang jadi jahat. Kenapa dia curi masjid macam tak? Oh, isyarat tak masuk waktu isyak. Jangan dicela benda itu. Itu tak cela pula. Bising pecah kan, jangan. Sabar, buat je. Itu tanda suruh nak azan. Baik, kita sambung balik. Dia datang semayang Ustaz, tapi habis semayang dia curi kasut jemaah. Elok dia balik pakai kasut orang, sarung kasut orang. Bila tanya kenapa kau ambil kasut orang? Ada, kasut aku orang ambil. Aku ambil kasut orang, kan adil tu. Semayang tapi mencuri. Berapa ramai yang semayang curi daging kurban? Kau orang sini di Afrika. Orang lain dapat 1 kilo, dia belasah 5 kilo. Semayang tu. Dalam harga motor ada 1 kilo, dalam kopiah dia ada 1 kilo. Patut nampak berat di kepala jalan. Rupa daging kan tadi. Tamak betul. Jawapan dia apa? Sebab dia tak jaga semayang. Kalau dia sayang pada semayang, dia takkan buat benda-benda itu. Dia takkan curi kasut orang. Nanti kalau aku curi kasut orang, habis pahala semayang aku. Tak nak, pahala aku tak nak. Biarlah aku kaki ayam cukup. Aku tak nak curi daging korban. Dosa, nanti habis semayang aku. Hari kiamat tak ada pahala semayang. Tak nak lah. Orang lain dapat 1 kilo, aku pun 1 kilo cukup lah. Aku tak nak mengumpat pada orang. Nanti pahala semayang aku dapat dekat dia. Tak nak, aku tak nak. Sayang, semayang subuh aku, semayang teruk-teruk, pahala dapat pada orang. Tak nak. Akhirnya kita jadi baik. Sebab kita nak jaga semayang. Macam kita ni ada dinding ni. Jaga elok-elok, jangan conteng. Jaga elok-elok, jangan bagi retak. Jaga elok-elok, jangan bagi comot. Akhirnya dinding ni jadi elok. Cuma kita jaga semayang. Jangan rosakkan pahala semayang
dengan riak. Jangan rosakkan pahala semayang dengan mungkit. Jangan rosakkan pahala semayang dengan sombong. Jangan rosakkan pahala semayang dengan ujub. Lama-lama kita jadi baik dia. Sebab aku nak jaga pahala semayang aku supaya tak ada cacat dan cela. Begitulah dengan puasa. Aku nak masuk pagi-pagi nawaitu shaumaghadin tu, waktu maghrib tu kita dah niat dah. Lepas tarawih kita dah niat. Habis saja sahur, azan subuh, aku jaga puasa aku. Aku nak bagi dia gemuk daripada subuh sampailah petang nanti maghrib. Langsung dia tak cacat dan cela. Maka tuan-tuan pun jaga semayang, jaga puasa. Jangan bagi rosak langsung. Jangan jadi cacat, jangan jadi rebak, jangan jadi reput, jangan jadi jatuh, jangan jadi luruk. Pandai-pandai tuan-tuan lah, tuan-tuan nak jaga. Apa benda yang kena jaga Ustaz? Lidah. Tak. Nombor satu, lidah. Macam mana nak jaga lidah Ustaz? Supaya puasa saya banyak pahala sampai habis Ramadan. Jangan melaknat. Kalau kita baca dalam Facebook, dalam komen, banyaknya kata-kata laknat. Aku tak nak baca lah, nanti aku juga berdosa. Tutup, selesai masalah. Kalau gitu apa nak buat Ustaz? Ambil Quran, baca. Baca Quran. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim baca 5 setengah juzuk, 5 lai penat. Penat ya Allah. Tidur sekejap. Tidur sekejap. Pukul 2, pukul 1 bangun sembahyang zuhur 1:30. Baca balik Quran, sambung balik. Sambung lagi. Manaksakh min ayatin aw 5 lai dapat 1 juzuk lah. Pernah Ustaz. Kalau gitu ambil Quran, baca je. Tak payah bunyi suara. Diam je. Saya pun sufa. Oh pernah, diam sudah. Baca dalam hati, dapat pahala. Macam mana kita baca komen dalam hati, kita baca TikTok dalam hati, kita baca Facebook dalam hati. Baca. Sebab tu kita boleh tengok TikTok, kita boleh baca Facebook berjam-jam. Sebab kita tak keluarkan suara, kita diam. Tapi habis 3 jam main Facebook 3 jam, baca komen 3 jam, kita pun berlawan komen 3 jam. Kalau gitu baca Quran, kita baca ya 3 jam habis tuan-tuan 30 juzuk. Gitu. Sebab tu ada ulama-ulama dulu, dia boleh habis sehari 30 juzuk. Kita pun pelik. Macam mana dia boleh habis 30 hari? Tak makan ke? Memang tak makan kan? Dia puasa sehari 30 juzuk. Tak penat ke? Nak penat pada duduk je tu. Tengok Quran, dia tengok. Habis satu muka, selak muka sebelah. Habis selak sebelah. Habis sebelah selak. Lama-lama habis sebelah. Masalahnya kita tak ada hati dengan Quran. Tak seronok. Itu penyakit kita. Jadi lepas ni, kita jangan menjadi orang yang suka mencela. Nombor 2 kata Nabi, orang yang beriman walal la'ani, dia takkan melaknat orang lain. Celakalah engkau, mampuslah engkau, laknatlah engkau, mati di sama petilah engkau. Dahsyat. Dia tengok mak repek naik motor laju, langgar lembu lah engkau. Masya Allah. Orang beriman dia takkan cakap macam itu. Yang ketiga kata Nabi, wala fahish, orang yang beriman tidak akan berkelakuan dengan kelakuan yang keji. Wala bazik, dan dia takkan berlaku dengan perlakuan kasar. Orang yang beriman dia lemah lembut, dia bukan kasar. Orang yang beriman dia bukan berakhlak buruk, akhlak dia adalah akhlak baik. Ada orang tuan-tuan, dia gunakan tandas, dia buang dalam tandas tapi dia tak flush. Kenapa dia tak flush? Saja dengki, supaya orang masuk nanti nampak dia punya. Dia buka pintu pelan-pelan, dia tengok ada orang, tak ada, dia keluar. Lepas tu dia tunggu balik tiang, dia dah tengok siapa mangsa seterusnya. Orang ni bukan beriman, walaupun kepiak tak pernah.
Tuan-tuan ingat tak iman ni tak kepiah atas kepala. Kak Leha ingat beriman ni semata-mata pakai tudung. Belum ni. Akhlak buruk. Maki laki. Maki suami. Abang-abang dengan pakai serban ni jadi baik lah. Pampar isteri, penumbuk isteri. Apa kan? Ada satu wartawan, dia nak temu ramah saya, dia nak tanya saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz, suami pukul isteri dekat RNR? Yang tu pun nak tanya. Tak ada siapa kata halal. Sebab tu dia ajar pada kita, kalau kita nak marah pada isteri, start motor, keluar. Rasa nak marah pada isteri, membebel, cakap banyak, aja pagi dia nikah. Tak payah, keluar, start motor, keluar. Agak-agak dah reda balik. Abang-abang, kalau ada perasaan nak marah pada isteri tu, pergi masjid. Semayang masjid, ambil semayang. Kolak kita ada, pergi berenang kolak. Jangan kita ni bila nak marah pada isteri, duk nampak penampar, nampak penumbuk, nampak pedang, nampak pistol, tembak isteri. Orang yang beriman dia takkan buat macam itu. Allah kata dalam Quran, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kalau kamu sayang isteri kamu, kamu layan dia elok. Kalau kamu dah tak sayang dia, lepaskan baik-baik. Bukan dia suruh gantung tak bertali, bukan dia suruh pukul. Islam dia suruh kita berakhlak. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan adalah bulan untuk kita dilatih menjadi orang yang baik. Tu nama dia puasa. Saya sebagai penceramah, kerja saya ialah mengajak orang jadi baik walaupun saya tak jadi baik, walaupun saya tak berapa baik. Ustaz dah alim ke yang duk ceramah ni? Ustaz dah alim ke? Saya tak alim. Habis tu yang duk ceramah ni sebab saya Muslim. Saya ceramah sebab saya Muslim, bukan sebab saya alim. Kalau nak tunggu alim baru nak ceramah, sampai bila tak ceramah? Tetapi atas dasar sebagai seorang Muslim, wajib mengajak orang jadi baik. Walaupun sepatah ayat, silakan. Bukan nak tunjuk kata kita alim, tak. Sebagai tanda kita ini adalah Muslim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita ni adalah sebaik-baik umat. Bila kita ajak orang jadi baik, mencegah kemungkaran. Yad'una ilal khair dalam ayat yang lain pula. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya rasa sedih, takut, susah hati bila saya baca komen-komen tu. Sebab tu saya takut nak baca komen dalam Facebook, komen dalam TikTok, saya takut. Tapi bila kita baca, kita jadi kesian. Kesian tuan-tuan. Sebab tu akak-akak di sini yang tak ada Facebook, bagus. Kak Nak tak ada Facebook, bagus Kak Nak. Kak Tipah tak ada TikTok, bagus Kak Tipah. Selamat Kak Tipah pada dosa. Abi Yajidin tak ada media sosial, bagus. Ni yang ada ni kena jaga elok-elok. Saya buat contoh. Semalam hari Jumaat, saya ceramah di Pulau Pinang, pagi di Pulau Pinang, malam di Alustar. Duduk di hotel di Alustar. Reporter, 2 orang reporter telefon. Satu Harian Metro, satu utusan Malaysia. Ustaz, saya dari utusan Malaysia. Ya, nak minta Ustaz tentang tauliah, sijil pentauliahan di dalam ceramah. Apa pendapat Ustaz? Apa yang saya cakap tadi keluar dalam surat khabar utusan Malaysia. Tuan-tuan boleh buka utusan online pun. Saya malas baca. Saya dah bagi komen, saya dah buat, dia tulis tu dia punya pasal.
Kemudian saya tengok komen-komen di bawah. Ada yang hentam saya. Sebab saya kata, kalau tak ada tauliah, pergilah ambil tauliah. Selesai berjalan. Nak gaduh-gaduh buat apa? Itu dia cakap. Kalau nak ceramah, kena ada tauliah, pergilah ambil tauliah. Kalau rasa tak mau ambil tauliah, teruslah ceramah. Ceramah di tempat yang ada tauliah. Senang itu. Kita tak menjadikan masyarakat bergaduh. Selesai masalah. Saya tak ada lesen motosikal. Bila saya bawa lesen motosikal, JPJ taat, salah saya ke salah JPJ? Salah saya. Sebab tu saya kata tadi, kalau saya ceramah, tuan-tuan tidur, salah saya. Saya yang tak pandai ceramah. Kalau saya ceramah, tuan-tuan boring, salah saya, bukan salah tuan-tuan. Saya sentiasa kena bagi diri saya baik. Saya cakap, tauliah adalah syarat yang ditetapkan oleh Majlis Agama Negeri-Negeri di Malaysia. Maka kita sebagai orang Islam, kita sebagai rakyat Malaysia kena hormat kepada syarat-syarat itu. Kerana undang-undang dicipta untuk dihormati dan dipatuhi. Maka kita kena patuh. Nak ceramah, kuliah, kena ada tauliah. Sudah, patuh. Tak ada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Tak. Walaupun kita ustaz, walaupun kita siapa pun, suruh ambil tauliah, ambil tauliah. Bila saya cakap macam tu, bising, orang hentam. Ini UMNO. Ini Ustaz UMNO. Masa bila saya UMNO? Saya tak kenal Ustaz UMNO. Berapa ramai yang memfitnah saya tu. Besok di hari kiamat je nak jawab apa di hari kiamat? Baru ni kan Ustaz nak tanding, ni calon ni kata dia. Saya bukannya ahli parti politik. Saya diminta jadi calon mewakili orang yang tidak ada parti supaya boleh menasihati. Saya tidak ada parti. Saya cakap pada Presiden, Datuk Seri, saya bukan ahli parti, kenapa nak nanti saya? Memang kami nak orang yang tidak ada parti untuk pegang jawatan agama. Nampak Ustaz boleh pegang. Saya kata boleh, ada syarat-syarat saya boleh. Kalau setuju dengan syarat, saya sign. Pasal bila saya terlibat dengan parti? Orang lantik saya jawatan kuasa tertinggi pun saya tolak. Yang jenis budak-budak bodoh ni tuan-tuan, tak erti sejarah ni, itu je hentam. 2015 orang Perdana Menteri lantik saya, alim-alim tertinggi pun saya tolak. Saya bukan jenis parti punya orang, sebab saya pendakwah. Tetapi kalau nak diminta untuk tolong agama, kerana agama, mana-mana parti pun saya akan tolong. Jadi tolong agama Islam, menaikkan martabat Islam, menjaga maslahah Islam dan orang Islam, saya sanggup. Daripada duk cakap saja di sini tapi tak boleh buat apa nak apa. Saya bercakap, sudah sampai masanya imam masjid 4 orang hafiz, 4 orang bilal hafiz, dibayar gaji sepenuhnya, ada allowance, ada sok-sok, ada pencen semua. Kena buat tuan-tuan. Cakap je lah, kalau saya tak ada kuasa boleh buat apa? Mana cakap? Tuan-tuan tengok tu, beratus ribu budak-budak tahfiz kerja apa? Letak di masjid kita ni 4 orang imam, 4 orang bilal tahfiz, di samping bilal yang sedia ada, imam sedia ada. Bayangkan berapa hidup masjid kita. Bayar gaji, daripada bayar gaji pemain bola sepak, duk kalah aja, bayar gaji imam tahfiz. Bayar gaji imam pemain bola sepak juta, buat stadium 100 juta, padang 20 juta, bayar imam hafiz. Mereka boleh nikah, mereka boleh ada anak, mereka boleh bangunkan masyarakat, boleh baca Quran, boleh fardu ain buat di masjid. Saya cakap bertahun-tahun tapi tak boleh buat apa, sebab saya tak ada jawatan. Saya kena ada jawatan baru saya boleh cakap. Setuju tak kalau saya buat benda ni? Setuju? Tak apa, saya boleh sign. Saya duduk di highway tu jam. Berapa jam daripada Ipoh ni? 5 jam. Dekat 6 jam jam. Singgah nak sembahyang dekat RNA, surau Allah kecil.
Nak ambil wuduk pun belagak punggung, kena punggung besar, jatuh longkang. Saya cakap dah sampainya lebuh raya, buat masjid besar-besar punya masjid. Azan Allahu Akbar. Dalam perjalanan kita tu pakat semayang berjemaah ramai-ramai, doa ya Allah selamatkanlah perjalanan. Semua RNR ada masjid. Bukan surau ke metod macam itu berapa puluh tahun dah. Berapa puluh tahun letakkan imam masjid, surau tu masjid tu jadi imam ada, Bilal ada, Syiah ada, jadi lama-lama tuan-tuan orang memulakan perjalanan dengan sembahyang, dan sembahyang di tengah perjalanan berjamaah, doa ramai-ramai. Apa masalah? Bercakap boleh, tapi kalau tak ada kuasa boleh buat apa? Duk melalak boleh. Tapi orang tak faham, orang duk kutu. Tuan-tuan baca dalam putusan online. Terima pun salah, tak terima pun salah. Ini perangai kita. Dan kita kena faham prosedur tauliah. Saya kata, pergilah ambil tauliah. Dah ambil dah, tak lulus. Itu tauliah sementara. Tauliah ni ada berapa jenis pakcik? Berjenis-jenis. Ni saya nak main ceramah dengan tuan-tuan ni, saya tak ada tauliah Melaka, saya tak ada. Habis itu kenapa Ustaz boleh ceramah? Sebab saya ada kebenaran sementara. Nama dia tauliah sementara. Penganjur jumpa dengan pejabat agama daerah, pejabat agama daerah keluarkan tauliah sementara, boleh ceramah. Itu nama dia tauliah sementara. Sekarang ni peraturan di sesetengah negeri, tauliah sementara dah tak ada. Dia mesti ada tauliah penuh. Tak ada tauliah penuh ni, hang tak boleh ceramah. Itu dia. Dia seronok lah, dia boleh ceramah, dia tak ada sekatan. Saya ada nasib baik baru baca hadis tadi, tak boleh mencela. Kalau saya tak baca hadis tadi, saya mencela dah. Walau tak hang. Hang tahu mana saya tak ada sekatan? Dalam sebulan ni, Selangor batalkan ceramah saya 3 kali. Ada saya bising. Satu di Kelang, di Kapar. Hari Rabu lepas di Rawang, di Selayang. Kemudian di Bukit Bandung. 3. Keluar surat lagi. Saya tak masuk dalam Facebook. Jaiz kata tak dibenarkan Datuk Ustaz Kazim menyampaikan ceramah kerana tidak ada tauliah. Tuan-tuan tahu tak? 2 ni adalah program televisyen. Rakaman TV. Tak dibenarkan ceramah. Adakah saya nak tulis dalam Facebook? Adakah saya nak beritahu pada orang saya tak dibenarkan ceramah? Nanti orang akan bergaduh sama-sama. Saya tak mau. Saya diam. Pasal apa? Sebab saya tahu saya tak ada tauliah Selangor. Sebab apa? Sebab tauliah sementara dah tak ada. Bukan saya minta pun ceramah di situ. Stesen televisyen kata Ustaz, kita akan buat rakaman di sini. Ustaz datang ya? Baik. Tapi saya tak ada tauliah. Tak apa Ustaz, itu pihak masjid akan urus dengan jabatan. Jabatan keluar surat, tak dibenarkan saya berceramah. Sila ganti dengan penceramah-penceramah yang tersebut di bawah. Bukan dia langsung tak bagi, dia suruh saya diganti dengan ustaz-ustaz lain yang ada tauliah. Bukan dia kata tutup terus, tak. Salah siapa? Salah saya lah. Sebab apa? Dia kata diterima pasal apa? Dah tak ada tauliah. Itu dia. Jadi macam mana saya nak ceramah di Selangor? Tolong ambil tauliah. Selesai masalah. Bukannya susah. Dia ambil tauliah. Dulu tak dulu sudah. Ustaz ada tak ambil tauliah di Selangor? Tak. Kenapa Ustaz tak ambil? Saya dah tua. Saya dah ada 3 tauliah. Kemarin dapat 4. Saya dah ada 4 tauliah. Cukuplah saya ceramah di negeri yang saya ada tauliah. Cukup. Mana yang menyusahkan, jadi payahkan orang, tak payah buat. Dan bukan maknanya di negeri itu tak boleh ceramah langsung. Ustaz-ustaz lain boleh ceramah. Silakan. Jangan kita mengajak orang bergaduh dalam Facebook. Kita nak posol, kita maki orang itu, kita maki orang ni. Dengan saya pun kena maki sekali.
Kamu sayang pada ustaz kamu, tapi kamu hentam ustaz lain. Maknanya kamu tak sayang ustaz, kamu tak menganggap ustaz ni bersaudara. Ustaz tu pun dia tak minta ceramah, orang jemput dia. Orang bagi keyakinan, tak apa ustaz, kami akan dapatkan tauliah sementara pada ustaz. Sekarang ni peraturan tauliah sementara dah tak ada, tak dibenarkan. Kena ambil tauliah penuh, temu luga, jumpa mufti, jumpa alim-alim fatwa, sign, buat temu janji, buat temu luga, periksa bertulis, lulus baru dapat. Yang ni yang saya buat waktu saya dapat tauliah Perak. Pergi ujian bertulis, saya duk ujian bertulis macam dalam dewan periksa, macam dalam dewan periksa. Yang alim-alim fatwa duk jalan dalam dewan, tiba-tiba dia marah. Ni apa tulis Rumi ni? Dia marah. Nak jadi ustaz apa tulis Rumi? Nak jadi ustaz apa? Belah gitu. Dia jawab soalan dalam tulisan Rumi. Ni nak periksa tauliah. Ada tuan-tuan yang hak tanya nama malaikat 10 pun dia tak ingat. Belah balik. Sebab tu ada yang tauliah. Bukan boleh main ceramah pun suka. Saya pun tengok garang tu dah meninggal dah, ahli fatwa, nama dia Datuk Abdul Rahman. Garang tuan-tuan, pakai baju batik, pakai seluar panjang, piah tak pakai, begini je lah, umur 80. Dia tengok kami duk jawab. Hak mana jawab tulisan Rumi, berak gitu je. Nak jadi ustaz apa, Jawi tak pandai. Balik apa? Belajar balik, Jawi balik lah. Garang gila tu. Sebulan lepas keputusan keluar, tarikh temu duga, mulut, lisan. Saya duk tunggu. Saya tengok seorang keluar semua muka kelat. Sudah. Apa hal ni? Kerani dia kata, Ustaz Kazim, sila masuk. Assalamualaikum tuan. 7 alim pena, alim balik fatwa. Nama garangnya Ustaz ni, Muhammad Kazim bin Ilyas. Baca surah ni, ayat ni, baca. Saya baca dengan tafsir. Suruh dia. Ibnu Katsir kata apa? Apa kata Ibnu Katsir? Allah. Patut dia pun keluar muka kelak juga. Bukan kelak dah, masang kiok keluar. Tafsir seorang main mufti pula masa tu, Tazri Allah Yarham Tazri Harusani. Satu perempuan tua dah butuh haid. Tiba-tiba dia datang haid. Darah haid tu nak kira apa? Dia dah tua, putih haid, umur 60 lebih. Dia main darah haid. Tu darah apa? Haid ke apa? Dia tanya. Kalau dia main sekali tu, dia nak kira seminggu ke, hari dulu-dulu ke, atau hari tu dia bagi. Kiraan hari haid dia berapa hari? Dia tu mufti. Main Tuan Syekh, Tuan Syekh Majid pula. Dia suruh baca hadis lah. Saya saja tuan-tuan lebih 45 minit. Dekat sejam, mereka belasah saya. Bukan tumbuk saya. Saya pun keluar. Mereka tengok muka saya, Syekh. Mereka tanya apa Syekh? Soalan maut. Balik pula tuan-tuan. Tu nama dia periksa tauliah. Nak mengajar orang. Jadi saya dapat Perak, saya dapat Pulau Pinang, saya dapat wilayah persekutuan. Jadi saya rasa saya dah tua, takkan saya nak ambil 14 buah negeri. Setiap negeri saya nak ambil tauliah, saya penat. Saya pun sibuk, cukuplah saya ada hak terbaru, saya dapat 1 Maret 4 negeri, cukuplah. Jadi saya ceramah di mana negeri hak panggil saya sudah. Mana negeri hak tak boleh ceramah, tak sapi. Gaduh lah kita. Kalau saya tak pergi, tak usah gaduh.
Ada lagi ustaz lain yang ada tauliah, engkau orang panggil lah ustaz. Aku pergi 4 negeri tak jaga tu apa. Pasal apa kita nak mengutuk pasal apa? Dah lah kalau ustaz tak main ceramah tempat kami nak ngaji dengan siapa? Lah, berlambak lagi ustaz yang dapat tauliah 1,260 orang. Belasan. Sayang kalau ustaz, kami tak boleh dengar ceramah. Dah, ceramah ustaz kamu selama ni dekat masjid ada 18 kali. 18 kali kamu datang lah. Kamu hanya nak pergi ceramah hak ramai orang, hak keluar selebriti je. Ni Ustaz Dola, Ustaz Azul, Haji Din, Haji Mat. Kenapa tak datang? Ustaz Zakwan ada, Ustaz Ismail ada, Ustaz Dola ada. Oh tu tak, dengan saya tak sama level. Ini penyakit kau. Tak sama level Ustaz. Saya tarak saya level tinggi macam Ustaz. Salah macam tu. Hak mengajar di masjid surah ni bersepah, marilah mengaji. Janganlah kira ustaz. Tak, saya nak datang jangan ustaz. Kalau saya datang pun saya tak faham. Saya tanya Pak ni, dia kata mula-mula dia kata haram, lepas tu halal, lepas tu ya memanglah dia haram, tapi dia macam halal tau, tapi dia halal. Kita nak kata haram tu pun saya pening ustaz, lama-lama hailang ustaz. Tak ada lah ustaz cakap macam tu. Jadi bagi saya senang. Saya berceramah di tempat yang dibolehkan. Misalnya ada dalam negeri di Malaysia, walaupun saya tak ada tauliah, tapi mereka mengeluarkan tauliah sementara untuk mengajar. Ada undang-undang yang ketat. Saya tak mau sebut negeri mana. Dia hanya berceramah untuk rakyat dia saja yang boleh ceramah dalam negeri dia. Lain daripada kosong tak boleh. Tak mau sebut mana kan sama kan. Dah 3 tahun dah kami ni berceramah tak nak masuk negeri tu. 3 tahun kan. Bangsa dia saja yang boleh ceramah untuk negeri dia. Lain bangsa tak boleh. Yang mana faham tak faham tak. Lagi dahsyat. Ada tauliah tak ada tauliah hang orang pula. Adakah kita nak bising dalam Facebook? Dah, itu hak dia. Itu negeri dia. Itu majlis agama dia. Terpulang. Jadi tuan-tuan nak Ramadan ni, tolong bersihkan kata-kata kita. Bersihkan ini. Hormat undang-undang, hormat sultan-sultan dan sebagainya. Ustaz, kenapa Ustaz tak jumpa direct minta tauliah? Ustaz dah ada nama, Ustaz dah berceramah 33 tahun. Takkan Ustaz nak periksa tauliah lagi? Betul. Saya tak mau. Saya tak larat pergi tauliah Ustaz. Yang duk temuduga saya tu kadang-kadang duk urus tu anak murid saya. Saya ajak dia. Bukan saya besar diri tak payahlah tuan. Saya dah tua, saya ada sekolah saya sendiri, saya boleh ceramah di sekolah saya. Hari ini ada 15 buah bas yang datang melawat sekolah saya. 6 dari Selangor, 5 dari Johor. Jadi tuan-tuan, kalau saya tak boleh ceramah di negeri-negeri, orang tu main tempat saya. Saya lagi sesenang tak. Duk cokong orang ambil gambar, selesai tak nak. Tuan-tuan, saya tak suka potong queue, fast track dan sebagainya. Saya takut jadi fitnah. Takut. Bukan saya tak kenal sultan-sultan. Saya pernah makan dengan dia orang. Ada sultan panggil saya, Datuk, kasih. Jadi ya, tuan-tuan. Kalau saya bisik tentu, boleh tak ada rambut bagi relax. Ada sultan yang sakit, yang gering, telefon. Saya masuk dalam bilik dia, berdua dengan dia. Saya tak ada tauliah negeri dia. Maisuri ada, dia ada, kami 3 nyembah. Kalau saya nak ambil kesempatan tuan-tuan, saya lama. Ada pengurusi yang dipertua majlis agama tu, saya duduk ceramah di rumah dia. Bukan sekali makan nasi, makan laksa dengan dia pun saya tak minta tauliah ke dia. Sebab saya takut nanti orang lain terasa. Kalau nak potong queue tu boleh, tapi saya tak mau macam tu.
prinsip saya senang. Dijemput, saya datang. Tak dijemput, saya tak datang. Tak dibenarkan ceramah, tak apa. Ada satu tempat saya ceramah, tuan-tuan, saya naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Dari airport naik taksi, pergi tempat ceramah, masuklah bilik holding. Nak ceramah lah, penonton tak ada lah, dalam dewan. Tengah duk minum tu, penganjur datang. Datuk minta maaf, baru dapat arahan Datuk tak boleh ceramah. Oh ya ke? Oh tak apa, saya balik. Saya telefon PA saya, Min, kau cari tiket ke terbang? Memanglah tak ada ke Ipoh, Subang. Kau ambil ke Subang. Nanti kau suruh driver tunggu di airport Subang, balik ke Ipoh. Saya turun pukul 3, saya naik flight pukul 7, 6.30 malam balik. Tapi sebelum saya nak balik tu, tuan-tuan tahu dia kata apa kat saya? Ustaz, sebelum balik, boleh tak Ustaz naik atas petas kejap? Ustaz cakap Ustaz tak boleh ceramah sebab Ustaz tertinggal ubat sakit jantung. Saya kata saya tak nak. Dah lah kau tak pergi aku ceramah, kau suruh tipu dah tak. Ada saya bising, saya tak bising tak. Tiket sendiri, hotel sendiri, taksi sendiri, kereta terbang, bayar sendiri. Tak, orang tak bagi. Jangan kata apa, itu hak dia. Tuan-tuan lupa kan, nama saya termasuk 10 orang yang dilarang berceramah dalam TV dan radio. Keluarlah surat khabar muka depan 10 penceramah yang dilarang keluar dalam TV dan muka saya. Tuan-tuan lupa ke bulan 12 muka depan surat khabar Ustaz Kazim dilarang berceramah. Muka depan. Saya diam ya. Sebab saya tahu saya tak ada tauliah. Malah saya buat statement, saya minta maaf, saya ceramah di negeri tuan-tuan 30 tahun saya tak ada tauliah. Saya minta maaf sangat-sangat, saya salah. Saya tak nak bagi orang anak-anak murid saya, orang ramai ni duk hentam sama-sama sendiri. Sebab salah saya, sebab saya tidak memohon tauliah. Tak, kenapa Ustaz tak mohon tauliah? Sebab peraturan ceramah, kalau saya dah ada tauliah satu negeri, kalau saya nak ceramah, peraturan dia ialah ambil tauliah negeri, submit dalam borang permohonan. Maka negeri yang saya nak ceramah itu menggunakan tauliah perak saya. Sebab itu saya tak ambil tauliah dah. Sebab tauliah perak dipakai untuk permohonan ceramah. Itu asalnya, sebab tu 30 tahun saya tak ambil tauliah di negeri-negeri lain. Tetapi sejak semenjak ini, tauliah sementara tu dah tak pakai, dah tak ada. Dia mesti guna tauliah yang sepenuh negeri-negeri itu. Dan saya tak ada. Saya cuma ada 4 buah negeri ini saja. Maka negeri yang tak ada ni, saya tak pergi lah. Bukannya susah. Kita nak puasa. Saya tengok komen-komen ni tadi tuan-tuan, seolah-olah kita ni tak mau nak puasa. Masih nak mengata, masih nak mengutuk dan sebagainya. Jaga-jaga. Kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Tolong patuh undang-undang, tolong hormat undang-undang. Itu saja nasihat saya. Kalau rasa nak ceramah, mohon tauliah. Kalau rasa tak mau, terus ambil tauliah. Duduk di rumah. Habis itu Ustaz di Melaka macam mana Ustaz? Di Melaka setakat ini mereka boleh bagi lagi tauliah sementara. Andai kata Melaka pun ikut jejak hak lain juga, kena ada tauliah khas ataupun tauliah Melaka. Inilah kot kali terakhir kita jumpa. Adakah saya nak bising-bising? Tak, sebab saya tahu saya tak ada tauliah Melaka dan itu adalah peraturan yang perlu dipatuhi. Habis tu Ustaz nak ceramah di mana? Lah, kan saya kata saya ada 4 tauliah negeri tadi. Negeri ni lah saya ceramah. Atau kami di sini, Ustaz Zul ada, Ustaz Syariza ada, Ustaz Mat ada. Pergi dah dengar ni. Bukannya dihalang. Yang penting kita tidak melaknat, yang penting kita tidak mencarut, yang penting kita tidak mengutuk dan mencaci. Jagalah elok tuan-tuan. Jadi saya tengok budak-budak muda yang tak belajar sejarah, dia tak belajar macam mana saya kena gang. Ada satu negeri tuan-tuan, orang 10,000 orang di Padang. Saya duduk di hotel, 10,000 orang. Punya ramai orang ni dengar ceramah buat di Padang. Elok saya nak turun, penganjur telefon, Ustaz, Ustaz tak boleh ceramah lah Ustaz. Ya ke? Habis tu macam mana?
Kita minta orang ganti pun ustaz-ustaz lain tak berani nak ganti lah. So kita umumlah balik, astagfirullahalazim, kesian dekat orang bang, gantilah orang lain. Balik lah, keluar dah surat khabar tu, Ustaz Kazim dilarang ceramah, 10,000 kecewa. Saya balik, saya tak kisah, tak peduli apa, dah tahu dah tak dibenarkan. Jadi saya dah tubuhkan kumpulan nasyid untuk gantikan ceramah. Jadi kalau tuan-tuan besok kata saya tak boleh ceramah nanti, jemput kumpulan saya ni. Saya boleh menyanyi lagu rock, nasyid, nustan, orang putih, semua boleh. Sungguh ada satu negeri ni 3 tahun dah tak boleh ceramah tuan-tuan. Sekolah jemput saya, sekolah jemput untuk kutipan dana nak buat asrama tahfiz. Saya kata saya tak boleh pergi, saya tak ada tauliah. Ni bukannya sekolah, surau masjid, ni sekolah ustaz. Takkan dia pun nak kacau? Tak boleh, tu sah lah. Ustaz tolonglah ustaz, kami datang nak kutip derma. Kalau ustaz datang, ramai orang datang, kami dapat kutipan, tolonglah ustaz. Saya pergi, saya buat konsert, nyanyi. Makcik Leha duk tunggu bila dia nak syarah, ya kan? Nama Allah saya tak sebut, nama Nabi saya tak sebut. Sejam saya tak sebut nama Allah. Allah sedih betul. Saya menyanyi, hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam. Nyanyi tak? Lagu nasyid, lagu apa nama orang putih, Silwi Wakil, lagu tu Haji Dullah tengok puas hati rasanya tak sebut nama Allah, puas hati tak sebut nama Nabi kan. Sedih orang tak, tapi nawaknya. Jadi membulan ni pun saya dah bincang dengan KRU dah. InsyaAllah saya akan buat album tak lama lagi. Ini bukan bohong ni, awak je lah. Dan saya pun dah terima berlakon lah. 2 minggu lepas saya berlakon jadi watak jahat. Tak jadi ustaz kan kat orang tak puasa lah. Saya dah jadi pelakon, dah tak boleh ceramah. Ustaz jadi pelakon, ustaz jadi penyanyi. Habis saya berlakon baru ni, pengarah filem mai, penerbit mai, ustaz kita ada satu lagi watak untuk ustaz. Kami watak inspektor. Ustaz boleh terima? Boleh, tak ada masalah. Lepas ni inspektor sahab saya bawa cotar tak baik. Sebab itu permudahkanlah orang nak buat kerja dakwah, kita tolong permudahkan supaya Allah mudahkan kita. Sebenarnya ni tanggungjawab kita. Tanggungjawab dakwah ni tanggungjawab kita yang ada kuasa. Tiba-tiba ada orang lain bantu kita, sepatutnya kita terima kasih. Terima kasihlah buat tolong kami dakwah. Kami pun tak boleh buat ramai-ramai macam ni. Tak apalah, kita cari jalan macam mana nak pergi ceramah. Sepatutnya begitu, memudahkan. Tak ada apa-apa, ambil tolong. Kalau gitu ikutlah. Saya tak nak ambil, saya nak ceramah di 4 negeri saya yang ada bagi yang saya dapat toleh. Negeri ini saya tak, sebab tu saya tak terima dah bertahun dah. Sebab saya tak boleh. Jadi itu yang saya harap, supaya kita saling salah menyalahkan berhenti, saling kutuk mengutuk berhenti, maki memaki berhenti. Kita dah nak puasa lagi 5-6 hari, 4 hari lagi dah. Aku nak masuk Ramadan ni, aku bersih pada hati, bersih pada lidah. Sebab apa? Sebab Nabi kata aksaru khataya ibnu Adam fil lisanih, banyaknya salah manusia ni pada lidah dia. Maka bulan Ramadan nanti kita masuk, aku nak istighfar banyak-banyak. Aku nak duduk dalam masjid ni lepas sembahyang asar, aku nak beriktikaf, aku nak berzikir sampai waktu asar, sampai waktu maghrib.
Terima kasih pada tuan-tuan yang sponsor buka puasa pada masjid. Saya tak tahu lah penuh ke belum Tuan Haji. Buka puasa belum lagi. Ada berapa malam lagi kosong. Tiap-tiap malam kosong. Macam mana? Baru buka. Kalau hari ni baru buka, besok pompong penuh, insya-Allah. Tuan-tuan tahu tak, bila tuan-tuan sponsor buka puasa pada jemaah di masjid, lepas mayang asar, ada yang tak balik baca Quran. Dia berzikir, istighfar, baca Quran. Habis nak masuk Ramadan berbuka, dia makan makanan kita. Kita dapat pahala. Sebab tu kita tak boleh nak berzikir, kita tak boleh nak baca Quran macam dia boleh buat, tapi kita boleh sedekah pada dia. Saya sponsor berbuka puasa di masjid. Ustaz, dah penuh lah Ustaz, 30 malam berbuka dah penuh. Saya sponsor jamuan selepas mayang tarawih. Nama dia Moreh. Ingat senang ke tuan-tuan nak habiskan 20 rakaat tiap malam? Dia pos mayang, minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah. Kita sediakan bubur pisang untuk dia orang. Kita sediakan karipak bihun untuk dia orang. Kita dapat pahala. Ada pula 10 malam yang terakhir yang i'tikaf dalam masjid mencari Lailatul Qadar. Bawa mangkuk daripada rumah makan suami isteri. Apa kata? Kita sponsor pula jamuan bersahur. Bagi dekat pengurusi, bagi dekat Tok Imam untuk 50 orang qiyamul-lail umum. Tuan-tuan, bermula 10 malam terakhir telah bermula. Malam ini kita akan buat qiyamul-lail dan jamuan bersahur disediakan. Untuk makluman tuan-tuan, pagi ini jamuan bersahur nasi biryani kambing gam 40 hari. Subhanallah. Selera orang datang. Waktu semayang 50 orang, waktu sahur 100 orang. Tak pernah faham, tak faham sudah. Jom, dengan ini dia mendekatkan kasih sayang. Last bulan Ramadan, bulan berkasih sayang. Kenapa saya suka bila tuan-tuan sponsor makan? Bila tuan-tuan kenduri, tuan-tuan sponsor makan, kenapa saya suka? Jatan puasa, ambil makanan, bubuh dalam polystyrene ke, dalam bekas plastik microwave juga, nasi, lauk, ulam, bubuh dalam plastik. Apa tuan-tuan kena buat? Cari mana-mana anak kampung yang tak pernah datang ke masjid. Assalamualaikum. Assalam. Apa kami dari masjid nak hantar juadah berbuka puasa. Berapa ramai masjid? Banyak masjid yang buat. Yang banyak tu tak datang. Jangan bagi. Itu pun tak nak datang tau. Korban ke apa ke jangan hantar daging kat dia. Salah tau. Saya tak buat macam tu. Saya bagi daging kat dia. Saya sendiri hantar naik van. Van rusak. Bos sekilo. Buka van rusak berjalan. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Sedekah korban lagi korban daripada Al-Barakah. Oh, Al-Barakah yang Ustaz Azim ya? Padahal saya dia bukan kenal. Salam dia ya, insya-Allah. Mai singgah malam makcik sapu sampah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tu? Daging korban kak. Kami dari Al-Barakah buat korban 26 ekor. Ini dapat kau sekilo seorang. Ya Allah. Sudah bah. Kau tak pernah rasa daging korban. Sudah tuan-tuan. Nak merasa apa masjid tak nak datang. Tuan-tuan, dua-dua datang jadi jemaah. Dengan apa? Dengan hanya sekilo daging korban. Lama-lama dia jadi ahli masjid. Bayangkan Ramadan nanti tuan-tuan, set. Berapa ramai yang jarang ke masjid dalam kampung kita. Hantar. Datanglah. 5 lauk pergi ke dia. Tak payah ke pasar Ramadan. Itulah bang. Orang masjid tak lupa kita. Awak lupa orang masjid. Pergilah abang weh gitu. Kalau dia tak pergi, isteri dia datang. Kalau isteri dia tak datang, dia datang. Dengan hanya sedekah saja.
Power tak power sedekah. Adakah masjid kita jadi miskin? Adakah kita jadi miskin bila kita sedekah? Tak. Nabi sebut manaqasat sadaqah min mal. Tidak akan berkurang sedekah. Tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Saya buat sekolah saya 2005, 2006 operasi. 2006 operasi. Kemudian pondok ada 8 buah. Orang pondok ada 8. Saya kata macam mana nak bagi ramai dia orang ni. Pelajar 16 orang, yang duduk di pondok 8 orang. Saya kata bulan Ramadan ni kita akan buat qiyamul lail. Bermula malam pertama. Malam pertama Ramadan kami buat qiyamul lail. 16 orang datang. Pukul 4 pagi sembahyang. Allah. Saya imam. Besok Allah. Besok Allah. Mari keempat dia orang datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kami nak jumpa Ustaz. Dah 2-3 hari ni tapi Ustaz sibuk. Kenapa saja? Kami tidur dekat asrama kami. Orang ketuk pintu. Bila buka tak ada orang. Hantu tu Ustaz. Saya kata hantu kena rantai bulan puasa. Malam kemarin kami tidur, dia tarik selimut kami Ustaz pukul 3.30. Saya tanya kawan saya, engkau ke tarik? Tidak. Engkau ke tarik selimut aku? Tidak. Ada akak tidur ke? Tak ada, kalau mandi kami pergi surau. Baguslah tu, dia kejut akak suruh sembahyang tu. Tiap kali kami sembahyang malam Ustaz, bila kita baca Fatihah, amin, kami dengar di belakang Ustaz macam ramai orang Ustaz, padahal kami 8 orang je. Kami nak balik Ustaz takut. Saya kata janganlah balik, relax lah. Minggu depan saya ceramah di sebuah pondok di Kedah. Saya jumpa dengan tuan guru pondok tu, ceramah lepas sembahyang tarawih, dia ajak minum di rumah dia. Saya kata, tuan, saya baru buka sekolah. Sekarang saya buat qiyamul lail setiap malam. Masalah dia, makcik-makcik pondok ni komplain. Selimut kena tarik, pintu kena ketuk, tingkap kena cakap. Bila sembahyang rasa macam ramai pula. Apa benda tu tuan? Alhamdulillah, sekolah kamu nanti akan jadi terkenal. Sekolah kamu nanti akan jadi besar. Jangan takut, teruskan. Yang itulah yang anak suka dengar. Berkat, kata dia. Saya bila tu guru kata tuan-tuan, saya tak tanya pula ada tu dia. Saya tak tanya kan. Dia kata saya pakai terus kan. Saya pakai terus, saya balik, saya buat. Sponsor makan nasi buka puasa, sponsor. Sahur sponsor. Yang saya tak sponsor, makan tengah hari. Sekarang tuan-tuan 400 orang qiyamul lail setiap malam. Dan saya tak payah lagi keluar duit saya. Orang sponsor. Malam ni siapa, hari ni siapa, sahur orang sponsor, more orang sponsor, iftar orang sponsor. Punya ramai orang tuan-tuan. Betul kata tuan guru tadi. Dulu saya ada 1 lot saja tanah. Sekarang sekolah saya ada 60 lot tanah. Dan saya nak buka satu lagi cawangan di Sungai. Ada lebih kurang 9 ekar, hampir 10 ekar. Berkat daripada sedekah. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita buat, mungkin dengan sebab kita bersedekah di bulan Ramadan nanti, Allah bagi rezeki untuk anak-anak kita. Rezeki untuk masjid, rezeki untuk imarah. Kita tak tahu bentuk apa rezeki yang Allah nak bagi. Mungkin Allah angkat penyakit dari kampung kita. Allah datangkan kasih sayang dalam masyarakat di kampung kita, tanpa mengira bendera, warna politik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, inilah bulan untuk kita mulakan benda-benda itu. Dan saya dah buat benda ini 17 tahun tanpa henti sepanjang Ramadan. Agak-agak dapat nak jumpa Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jom, inilah bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita nak ambil iktibar. Jadi kita stop kata-kata yang tak elok dalam Facebook, dalam ni. Dan sebelum kita menulis, pergilah tanya dulu,
Pergilah refer betul-betul, baru. Jangan kita main tulis saja. Sayangilah puasa anda, sayangilah sembahyang anda. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih pada yang berhormat, yang turut hadir ya pada malam ini. Terima kasih pada pengurusi masjid. Terima kasih kepada pegawai daripada pejabat agama daerah. Terima kasih kepada semua yang datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.